Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini 23 Jun 2021. Saya akan cerita sedikit melalui YouTube ni. Antara dua perkara ini yang amat penting dalam AMS, iaitu pendaftaran senarai daftar PTJ dan senarai daftar bersih. Apakah perbandingan di antara keduanya? Ini amat penting untuk kita mengetahui dengan lebih cekap bagaimana kita nak kendalikan AMS ini. Jadi kita kena tahulah apakah itu senarai daftar PTJ dan juga senarai daftar bersih. Bila kita tahu perbezaan di antara keduanya ini, jadi kita lebih cekaplah untuk nak mengendalikan AMS. Okey, senarai daftar PTJ ni seperti yang saya ulang dan ulang, dia merangkumi semua apa yang kita daftarkan untuk PTJ kita. Okey, semua sekali. Bila kita daftar saja, dia akan masuk sini. Sama ada inventory ataupun aset, dia akan semua masuk dalam senarai ni. Dalam kes awam ni, dia ada 7,201 jumlah rekod, iaitu aset dan inventory lah. Campur semua ada 7,201 aset. Jadi apa kita daftarkan semua masuk dalam ni. Daftar aja masuk dalam ni. Berbanding dengan senarai daftar bersih. Senarai daftar bersih seperti saya ulang sebelum ni, video-video sebelum ni dan juga kelas saya. Perbezaannya adalah senarai daftar bersih. Kita klik senarai daftar bersih, tadi 7,000 lebih kan senarai daftar PTJ. Senarai daftar bersih hanya ada 6,260 jumlah rekod. Kan? Jadi maksudnya senarai daftar bersih ni kuranglah daripada senarai daftar PTJ. Jadi dari situ kita dah boleh kenal pastilah apa perbezaannya. Kalau kita tengok senarai bersih pendaftaran aset inventory ini dinyatakan maklumat butiran yang telah didaftarkan dalam pusat tanggungjawab data bersih lah, berstatus selain, iaitu tak ada lupus dan tak ada lupus lah, dan tak ada mempunyai yang tiada lokasi. Itu maksud senarai daftar bersih. Okay, senarai daftar bersih adalah yang senarai yang bersih, tak ada yang lupus dan tak ada yang belum diberi lokasi lagi. Ada yang kita daftar, bila kita daftar saja kita tak bagi lokasi lagi, jadi tak masuk dalam bersih. Selepas daftar dah masuk dalam lokasi, kemudian kita lupuskan dia, juga tidak masuk dalam senarai daftar bersih. Itu perbezaan antara senarai daftar bersih dan juga senarai daftar PTJ. Saya ulang sekali lagi, senarai daftar PTJ ini adalah senarai keseluruhan semua aset dan inventory yang kita daftarkan ke dalam PTJ kita. Dalam kes awam ni 7,200. Tetapi senarai daftar bersih hanya ada 6,000 lebih. Okey, 6,260, di mana daripada senarai daftar PTJ tadi kita tolak yang lupus dan tolak yang tak diberi lokasi lagi. Jadi 6,260. Jadi bila kita dapat senarai bersih ni, daripada senarai bersih ni lah sistem ni akan gunakan untuk QPA 4. QPA 4 apa? QPA 4 ni adalah senarai aset. Kalau kita nak dapatkan senarai aset PTJ kita gunakan
Q4 4. Kan? Q4 4, lepas itu kita generate laporan. Kita dapatlah senarai aset di PTJ kita. Daripada daftar bersih juga kita buat Q4 5. Q4 5 ni, bila kita jana laporan Q4 5, hanya inventory yang bersih saja akan disenaraikan. Okey. Inventory saja yang disenaraikan untuk Q4 5. Begitu juga untuk pemeriksaan. Jika kita akan buat Q4 10, kan? Q4 10 untuk pemeriksaan aset. Okey. Bila kita nak buat pemeriksaan aset oleh pemeriksa di lokasi, jadi kita akan jana laporan jana Q4 10 untuk aset. Jadi semua aset yang bersih saja akan dijana. Okey, kita akan dapat laporan ataupun Q4 10 hanya yang bersih, menggunakan senarai yang bersih, bukan senarai PTJ. Jadi dia, konsep dia kita kena faham lah. Contoh, kita bagi satu contoh. Kita tengok pendaftaran senarai daftar PTJ. Kita tengok senarai daftar PTJ dulu. Okey, kita tengok senarai daftar PTJ. Kita ambil, cari aset satu lokasi lah. Lokasi di jabatan. Contohnya dalam kes ni bilik saya sendirilah, 0.55. Kan? 0.55. Kita tengok daftar bersihnya adalah lebih kurang 22 jumlah. Daftar PTJ ada 22 jumlah. Okey, 22. Kita tengok daripada 22 ni adakah dah ada yang lupus daripada 22 ni. Okey, kita pergi daftar bersih 22, ingat 22 dalam daftar PTJ. Kemudian kita pergi senarai daftar bersih. Tengok bilik saya yang sama, cari 0.55. Klik. Okey, 21 nampak. 21 dah kurang satu. Bermakna dalam bilik saya ada yang telah dilupuskan. Kita tengok balik apa yang dilupuskan. Makna ada satu. Jadi kita kembali kepada daftar PTJ. Kita tengok apa benda yang telah dilupuskan. Okey, cari aset. Pergi dekat 0.55 bilik saya. Kan? Lepas tu kita akan tengok siapa yang lupus. Okey, ada satu Canon kamera ni dah lupus. Ataupun kalau kita serabut banyak, kita boleh ambil status telah lupus. Nampak? Status telah lupus. Telah lupus campur dengan bilik saya, dapat satu tu. Dia akan filterkan, dapat yang lupus. Jadi perbezaannya antara bilik saya, daftar PTJ dengan daftar bersih. Daftar PTJ ada 22, daftar bersih ada 21 disebabkan ada satu yang lupus. Okey, kita kira 21. Jadi dalam 21 tu kita tengok berapa daripada daftar bersih ni, berapa aset ada dalam bilik saya. Okey, dalam bilik saya berapa aset. Jadi kita cari, kita tengok harta bilik 0.55. Okey, bilik saya harta ada satu saja. Bilik saya ada harta ada satu saja. Okey, daripada harta ni kita akan tengok Q4 4. Kan? Dalam senarai ni kata ada satu saja saya punya harta. Okey, kalau kita tengok pula inventory pula ada 20. Satu harta, 20 inventory. Jadi bila kita nak buat senarai, kita tengok Q4 4. Kita tengok Q4 4.
kita tengok lokasi 0.55 bilik saya. Kemudian kita nak tengok dia jana laporan. Kan Q4 ni adalah inventory. Jadi dia hanya bagi satu saja, nampak? Harta. Satu sahaja harta. Nampak? Tadi kita dah clean dah kan? Satu saja harta. Jadi kita tengok Q4 5 sepatutnya ada 20 di lokasi saya. Okey, Q4 5 sekarang ni dalam Q4 5 kita tengok lokasi di mana? 0.55 bilik saya. Kita jana laporan. Sepatutnya ada 20, nampak? Jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah tuan-tuan dan puan-puan, Q4 4, Q4 5, Q4 10, Q4 11, Q4 10 untuk pemeriksaan aset, Q4 11 untuk pemeriksaan inventory. Kedua-dua ataupun keempat-empat yang tadi ini, Q4 4, Q4 5, 10 dan 11 menggunakan daftar bersih. Bukan menggunakan daftar PTJ. Dia menggunakan daftar bersih. Okey? Saya harap tuan-tuan, puan-puan dah faham apakah perbezaan antara senarai daftar PTJ dan juga senarai daftar bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.